Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Ustazah? Ustazah harap semuanya sehat di samping keluarga yang tersayang. Okey, hari ini kita ada kelas online. Kita tak dapat nak bersemuka sebabnya kita sedang dalam fasa PKPP kan. Okey, jadi mula-mula kita baca doa. Doa belajar, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi jom kita masuk kepada topik kita, pembelajaran kita pada hari ini, iaitu apa? Ya, tajuknya tutuplah auratmu. Ya, dalam adab berpakaian menepati syarak. Jadi apa yang kamu faham tentang aurat? Ada yang boleh jawab? Okey, mula kita masuk, kita tengok dulu apa yang kamu akan capai dalam pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai maksud dan hukum dia, hukum menutup aurat, dan juga dapat tahu apa itu adab dan ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, mula-mula kita tengok ni. Apa yang kamu boleh nampak di antara dua gambar ni? Apa yang membezakan dia? Ya, betul, pandai. Tangan gambar yang di sebelah kiri ni lengan dia terbuka kan, dan yang di sebelah kanan ni semuanya tertutup rapi. Jadi aurat ni maksudnya itulah aurat. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, itulah aurat maksudnya, seluruh badan kita kena tutup kecuali ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tak perlu tutup, untuk sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Batas-batasnya kita tengok di sini nanti ya. Apa itu dalil hukum menutup aurat? Hukum menutup aurat tadi dah dicakap, dah dibagi tahu maksud hukum dia wajib. Ni kita tengok dalil dia. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dalam surah An-Nur ayat Al-Quran ayat yang ke-31. Maksudnya di sini hukum menutup aurat adalah wajib sebab adanya perkataan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Jadi orang, kalau kita ni mendedahkan aurat kita akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Murka ni maksudnya Allah marah dengan kita. Jadi kalau tak nak kena marah dengan Allah, kita kena tutup aurat. Okey, kita masuk bab batasan aurat. Batasan aurat yang mula-mula sekali untuk lelaki. Apa aurat untuk lelaki? Iaitu daripada pusat hingga ke lutut. Ini, daripada pusat hingga ke lutut. Di sini sahaja batasan aurat lelaki. Maksudnya lelaki tak boleh tunjuk bahagian-bahagian tubuh yang daripada pusat ini sampai ke lutut mereka. Untuk perempuan pula, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan ya. Jadi perempuan kena tutup semuanya. Pakai tudung kena melepasi dada, pakai baju yang besar. Hanya muka dan tapak tangan sahaja yang boleh didedahkan, yang boleh ditunjuk kepada orang bukan mahram kita. Jadi inilah pakaian yang sesuai, antara contoh pakaian yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Apa itu adab-adab berpakaian? Yang pertama, kita kena baca doa. Sekejap lagi kita tengok baca apa doa untuk memakai pakaian. Yang kedua, kita kena pilih pakaian yang menepati syarak. Maksud menepati syarak tadi itulah pakaian yang menutup aurat. Sekejap lagi kita akan tengok ciri-ciri dia macam mana. Yang ketiga, kita kena memulakan anggota yang kanan
ketika memakai pakaian. Nak pakai pakaian, kita kena mula dari anggota yang kanan. Masuk, kalau nak pakai baju, masuk daripada lengan kanan. Kalau nak pakai seluar, daripada kaki yang sebelah kanan. Bila nak membuka pakaian, kita mula dari kiri. Ya, itu je perbezaan dia untuk adab-adab berpakaian. Kalau kita ikut adab-adab yang betul, kita akan mendapat apa? Cuba tekan. Pandai, mendapat pahala. Okey, apa itu ciri-ciri pakaian yang menepati syarat yang kita kena amalkan sebagai orang Islam? Apa dia? Yang pertama, pakaian tersebut hendaklah menutup aurat. Macam tadi kita cakap apa tadi? Aurat lelaki pusat hingga lutut. Jadi dia kena pakai baju ataupun baju yang menutup pusatnya dan juga seluar yang menutup lututnya, yang melepasi lututnya. Untuk perempuan, pakai seluruh, pakai baju, pakai tudung, pakai kain, kena pakai stoking. Yang boleh tunjuk hanyalah muka dan tadi apa? Tapak tangan. Okey. Yang kedua, ciri-ciri pakaiannya adalah tidak ketat. Perempuan ke atau lelaki ke, kita sama-sama tak boleh memakai pakaian yang ketat. Kalau lelaki tak boleh nak pakai baju yang ketat, betul-betul ketat sampai nampak badan, bentuk badan. Sama juga perempuan. Kita tak boleh pakai baju yang betul-betul ketat yang menampakkan tubuh badan kita ni macam mana. Yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit. Jadi kita kena pilih baju, pakaian, baju seluar yang tebal sikit. Bukanlah tebal maksudnya kalau kita tengok orang tengok, orang tak nampak warna kulit kita ni warna apa? Warna putih kah? Warna hitam kah? Jadi kena pakai pakaian yang tidak nipis maksudnya. Yang keempat, tidak menonjol dan menarik perhatian. Kalau pakai ketat memang akan keluarlah benda-benda yang menonjol, benda. Maksudnya kita tak boleh pakai pakaian yang ketat lah maksudnya. Pakaian yang ketat kan kita akan menonjolkan bentuk badan kita. Jadi kita tak boleh pakai yang macam itu dan juga yang menarik perhatian. Kena pakai pakaian yang sederhana, yang tidak menarik perhatian ni. Kalau perhatian ni maksudnya kalau kita lalu tu orang akan tengok je sampai kita habis lalu. Sampai kita habis berjalan. Itu maksudnya menarik perhatian lah tu kalau orang nak tengok kita. Okey, jadi apa tadi? Doa untuk memakai pakaian macam mana? Okey, ikut sama-sama dengan Ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Amin. Apa maksudnya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan sesuatu yang ada di pakaian ini. Dan aku berlindung padamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada di dalam pakaian ini. Hikmah berpakaian menutup aurat yang pertama, kita untuk membuktikan ketaatan kita kepada perintah Allah. Sebabnya Allah dah letakkan dalil menutup aurat ini di dalam Al-Quran. Kan tadi dalam surah An-Nur tadi, jadi itu maksudnya memang benda menutup aurat ini adalah wajib. Oleh itu kita sebagai umat Islam, kita kena tutup aurat. Itu membuktikan yang kita ni taat dan patuh kepada perintah Allah kalau kita buat apa yang Allah suruh. Yang kedua, menjaga maruah dan kehormatan diri. Jadi maruah dan kehormatan diri ni maksudnya kalau kita pakaian menutup aurat, untuk lelaki kalau perempuan kalau dia memakai pakaian yang menutup aurat, orang lelaki jarang nak mendekati, kurang berasa nak mendekati. Oleh itu sebab tu kita kena menutup aurat. Sebab kita nak mengurangkan tarikan kita kepada kaum lelaki yang bukan mahram kepada kita. Macam mana, cuba siapa tahu macam mana cara Rasulullah berpakaian?
Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Okey, yang pertama, Rasulullah suka memakai pakaian iaitu baju yang berlengan panjang hingga ke pergelengan tangan macam yang Ustazah pakai sekarang. Rasulullah suka pakai baju yang sampai ke lengan panjang sampai ke pergelengan tangan. Lelaki ke perempuan? Perempuan memang kena pakai yang berlengan panjang lah. Ini maksudnya untuk lelaki kan. Rasulullah suka memakai baju yang berlengan panjang. Yang kedua, Rasulullah suka memakai baju berwarna putih, bersih, wangi dan berpakaian sederhana. Jadi macam mana kita nak ikut cara Rasulullah berpakaian ni? Satu, berpakaian putih. Kalau tak ada baju yang banyak warna putih banyak, kita kena pakai baju yang bersih dan juga wangi. Maksudnya tak boleh pakai baju yang busuk, yang kotor, kita ulang-ulang pakai baju sama 2-3 hari. Setiap kali mandi kita tukar baju. Itu antara cara-cara kita mencontohi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, berdoa ketika memakai pakaian seperti serban dan baju yang sempurna. Doa macam tadilah yang kita baru baca sama-sama tadi. Okey, sekarang Ustazah mau kamu tengok gambar-gambar 4 gambar ini. Kita tengok sama-sama. Lepas tu kita cari kesalahan apa dalam cara-cara mereka berpakaian ini. Okey, untuk gambar yang pertama ni, apa yang ternampak? Apa yang dia terdedah? Betul. Yang pertama dia nampak pusat. Ini pusatnya. Mana pusatnya? Ini pusatnya. Terdedah pusatnya. Yang kedua, nampak lutut. Dia pakai seluar pendek di atas lutut. Jadi lelaki ini memakai pakaian yang tutup aurat ke buka aurat? Ya. Dia tidak menutup aurat dengan sempurna, pandai. Okey, untuk perempuan ini apa? Cuba tengok. Pandai. Dia memakai baju lengan pendek. Jadi lengannya terdedah. Kita boleh pakai, perempuan boleh pakai lengan pendek tapi kena pakai lengan panjang juga di dalamnya sebelum memakai lengan pendek. Ni macam yang Ustazah pakai. Lengan pendek. Lepas tu Ustazah pakai baju lengan panjang di dalam untuk menutup lengan inilah. Macam perempuan ini dia tidak menutup lengannya. Jadi lengannya terdedah. Jadi dia sudah tidak menutup aurat di sini. Okey, yang ketiga ini apa masalah dia? Ya. Dia memakai, yang kedua dia perempuan ini memakai tudung yang tidak menutup dada. Jadi perempuan yang tadi kalau kita nak menutup aurat yang sempurna, kita kena memakai tudung yang menutup dada untuk tidak menampakkan sebarang bentuk badan kita. Okey, lelaki ini dia memakai seluar pendek dan yang menampakkan lutut dan juga ketat. Ketat dia kan nampak ni bentuk paha dia macam mana kan? Itu yang bermaksud seluar ketat. Maksudnya kita pakai seluar yang boleh nampak bentuk paha kita ni macam mana. Bentuk punggung kita macam mana. Jadi kita kena pakai, sepatutnya lelaki ini kena pakai seluar yang longgar, yang tidak menampakkan bentuk tubuh dia, bentuk kaki dia macam mana. Kemudian yang keempat ini perempuan ini memakai tudungnya tidak sempurna. Dia lehernya terdedah. Okey, ini tugasan kamu untuk topik pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ustazah ada sediakan kuis. Kamu boleh tekan, nanti Ustazah sediakan linknya di dalam komen di bawah. Kamu boleh tekan sahaja, nanti akan keluar ke kuisnya, bentuk kuisnya. Ada 10 soalan semuanya, soalan senang-senang saja. Yang kedua, tugasan kamu yang kedua, Ustazah mahu kamu membuat mereka baju. Kita cuba jadi fashion designer kali ni. Macam mana pakaian-pakaian yang sesuai untuk lelaki dan perempuan dalam
keadaan-keadaan tertentu. Kalau dia nak pergi contoh, ada 3 situasi yang ustazah akan berikan. Jadi kamu kena mencipta pakaian yang sesuai dipakai oleh lelaki dan perempuan ketika menghadiri program tersebut. Jadi pakaian tersebut mestilah kena menutup aurat, itu yang penting lah. Mengikut ciri-ciri yang kita dah belajar tadi, yang menutup aurat, tidak ketat. Jadi kamu kena cipta pakaian yang macam tu ya. Okey, antara situasi-situasinya ialah yang pertama, macam mana pakaian lelaki dan perempuan ketika dia beriadah di pantai. Beriadah tu kamu tahu apa kan? Dia berjalan-jalan, bersia-sia di pantai. Dia bermain, macam kita nak pergi berpiknik di pantai. Macam mana kita akan pakai. Macam itulah, kamu lukislah macam mana. Yang kedua, bersia-sia. Yang bersia-sia ni tak kisah kamu nak bersia-sia ketika di taman kah, pergi bersia-sia melawat muzium kah, jalan-jalan di shopping mall kah, macam mana pakaian yang sesuai. Yang ketiga, pakaian yang sesuai dipakai di majlis ilmu di masjid. Kalau kita pergi masjid, majlis ilmu ni maksudnya kalau kita ada ceramah agama di masjid, macam mana kita pakai. Jadi kamu lukiskan 3 pakaian untuk lelaki, 3 pakaian untuk perempuan sesuai dengan 3 situasi ini. Boleh faham? Kalau ada yang tak faham nanti boleh tanya ustazah ya. Okey. Setakat itu sahaja pembelajaran online kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum.